36.6 seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain, dan juga 36.12 mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang meliukan Dewan adalah disifat sebagai menghina majlis dan ahli itu boleh dirujuk kepada jawatan kuasa had dan kebebasan bagi kesalahan itu. Tuan Speaker, saya minta ruang sikit untuk saya jelaskan mengapa saya bawa peraturan ini. Pada Khamis lalu, Air Hitam telah membawa satu peraturan mesyuarat untuk mendakwa Menteri Ekonomi bahawa Menteri Ekonomi telah mengeluarkan satu dakwaan ataupun satu kenyataan yang telah mengelirukan Dewan. Setelah saya meneliti semua laporan-laporan berita dan juga handset, saya mendapati ahli yang betul-betul mengelirukan Dewan bukan YB Menteri. Ia adalah YB Air Hitam. Izinkan saya jelaskan. Sebelum ya, izinkan saya jelaskan. Kapa dengar cakap saya Kapa. Kapa duduk kejap. Sementara Kapa mempunyai hak untuk berucap dalam Dewan ini dan membangkitkan peraturan mesyuarat, saya juga mempunyai hak untuk menjawab soalan-soalan yang dikemukakan, dan hak saya itu mengatasi hak Kapa. Saya nak maklumkan bahawa Air Hitam telah pun menulis kepada saya dan saya sedang buat investigation, dan saya juga telah pun menuliskan kepada Menteri. Berikan masa ke saya sikit, 2-3 hari untuk saya nilai siapakah yang betul, siapakah tidak. Untuk itu, proses itu akan berlaku dalam masa terdekat. Jadi selepas saja keputusan itu, kita akan maklumkan apakah yang terjadi. Jadi Kapa sabar, jadi tak boleh buat andaian sebab Air Hitam telah pun menulis kepada saya. Jadi untuk apa yang dibawa di sen Kapa, saya katakan kursi saya lebih tinggi daripada Kapa. Okey, terima kasih. Kapa duduk situ. Oleh demikian, Kapa, bola sekarang di kaki Menteri, sebab Menteri Ekonomi, sebab Air Hitam telah pun menulis kepada saya. Soal Air Hitam mungkin Kapa ada maklumat dan sebagainya, itu cerita lain. Ceritanya ialah Air Hitam telah pun menulis kepada saya, adalah menjadi tanggungjawab Menteri untuk menjawab kepada saya. Dari situ saya akan buat pertimbangan dan saya akan buat keputusan. Untuk itu Kapa bersabar untuk kita maklumkan kemudian. Baik, sekarang saya jemput Tan Sri. Siasat Tan Sri terkhilaf, Kampar kot, bukan Kapar. Kampar sebelah sini, Kapar sebelah sini. Kampar ya, minta maaf ya. Terima kasih Tan Sri. Kampar. Orang Kedah ni dia problem sikit. Maksud saya Kampar. Okey, terima kasih Ustaz. Semua pengamal media di Parlimen, Khamis lalu, Air Hitam dalam Parlimen telah membuat satu dakwaan di dalam Dewan bahawa Menteri Ekonomi YB Rafizi telah memberi satu jawapan yang tidak tepat mengenai kos padu dan telah mengelirukan Dewan. Setelah saya meneliti semua laporan-laporan berita dan juga handset-handset Parlimen, saya telah mendapati ahli yang betul-betul mengelirukan Dewan bukan YB Menteri. YB yang mengelirukan Dewan adalah Air Hitam, Wee Ka Siong. Saya jelaskan mengapa. Ini laporan dari The Age. Ini yang Wee Ka Siong petik semasa dia bangkit isu padu pada Khamis lalu. Saya baca di sini. Padu expected to cost over 85 million over 3 years, Rafizi. The development and implementation of the Central Database Hub Padu system over 3 years from 2023 to 2025 is expected to cost 85.27 million. Ini bermakna ini kos jangkaan untuk 3 tahun dari 2023 sampai 2025. 85 juta. Dan bagaimana jawapan ini dibagi? Lihat di sini. This allocation is also for the operation of online and physical user registration. Rafizi said in a written parliamentary reply to Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof, Perikatan Nasional Rantau Panjang. Bermakna jawapan ini bukan dibagi secara lisan di dalam Dewan. Jawapan ini dibagi secara bertulis. Okey, dan kita lihat handset pada hari Rabu, pada 6 hari bulan November. Ini daripada YB Menteri, okey? Petang masa tu. Tuan Muhammad Rafizi bin Ramli, saya akan jawab T15 selepas ini. Jadi, saya juga ingin memperbetulkan sedikit dakwaan bahawa pembangunan padu melibatkan perbelanjaan sebanyak 85 juta. Air Hitam selalu sebut ini dalam TikTok dan sebagainya. Dakwaan ini tidak benar. Setakat September 2024, kos pembangunan dan pelaksanaan padu adalah 31 juta dengan pecahan berikut. Jadi, jelas di sini, jawapan bertulis 85 juta adalah untuk 3 tahun.
Dan Menteri cakap, setakat hari ini bukan 85 juta, setakat hari ini September 2024, kos itu adalah 31 juta. Jadi apa salah dua-dua jawapan ini tidak bercanggah? Yang keliru adalah Aitam Wee Ka Siong. Dia sendiri yang keliru. Dia tak tahu macam mana nak baca laporan berita. Dan dia buat dakwaan bahawa padu hari ini sudah melibatkan kos 85 juta. Dan kita lihat apakah yang Aitam kata. Pada 7 November, dia cakap, saya terus pergi ke tempat beliau. Dia rujuk kepada YB Rafizi. Saya kata, not fair to me. Sebab ini adalah data yang kamu bekalkan kepada ahli parlimen dan dipetik oleh seorang insan bernama Wee Ka Siong, ahli parlimen. Takkan penyata rasmi dalam dewan ini pun saya silap. Jadi saya tanya dia, macam mana you boleh bagi jawapan macam tu? Okey, ada dua masalah di sini. Yang pertama, seperti tadi yang saya telah jelaskan, kedua-dua jawapan ini tidak bercanggah. Okey, tak bercanggah. Walaupun kita kira, okey, jawapan ini kurang tepat. Seperti apa yang Aitam dakwa. Tapi, apa yang diberi oleh YB Menteri secara bertulis, adakah yang melanggar apa-apa peraturan Dewan? Tak ada. Saya sudah cek peraturan Dewan dari muka surat 1 sampai muka surat akhir. Jawapan bertulis ini tidak, kalau jawapan bertulis yang kurang tepat ataupun tidak betul, tidak ada apa-apa dalam peraturan Dewan yang kita boleh ambil tindakan. Sebab apa yang kita ucap dalam Dewan baru boleh diambil tindakan. Seperti apa yang Wee Ka Siong ucap. Dia kata di sini, dalam pernyataan rasmi, itu pun tidak betul. Sebab ini jawapan bertulis, mana ada masuk handset. Saya rasa ini pembangkang setiap kali mereka yang keliru. Mereka ingat dalam teks perbahasan tu itu masuk handset. Tak ada. Yang sebut baru masuk handset. Jadi di sini jelas YB Menteri tidak melakukan apa-apa kenyataan yang bercanggah ataupun mengelirukan Dewan. Yang betul-betul mengelirukan Dewan adalah YB Aitam Wee Ka Siong. Jadi tadi speaker telah kata, Wee Ka Siong telah masukkan satu usul terhadap Menteri dan dia tengah tunggu untuk Menteri jawab. Jadi saya rasa itu tak adil lah untuk Menteri jawab satu dakwaan yang tidak betul. Jadi saya pun akan masuk satu usul sebentar lagi terhadap Wee Ka Siong kerana dia telah mengelirukan Dewan. Dan saya harap speaker boleh semak kedua-dua usul ini sekali sebab ini tentang isu yang sama, padu. Dan kita boleh dapat satu keputusan yang betul supaya orang ramai di luar, dia tidak dikelirukan. Sebab selepas Khamis lalu, banyak berita telah lapor, orang ramai ingat, wah ini YB Menteri telah betul-betul bagi angka yang salah. Dulu 85, sekarang 34. Tak betul. Sekarang 31, tak betul. 85 ialah untuk 3 tahun. 2023 sampai 2025. Ini Wee Ka Siong kena balik baca berita baik-baik. Ini kalau pun tak boleh baca, saya tak tahu macam mana dia boleh duduk dalam Dewan 20 tahun. Okey? Jadi saya akan masukkan usul, nanti selepas saya masukkan usul, saya akan bagi satu salinan kepada semua pengamal media lah. Okey? Jadi sekian sahaja apa yang saya nak bawakan hari ini. Okey? Sekian, terima kasih.